Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada Murtad dan Murtadin, patron-patron GMM, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, episod hari ini adalah bersambung daripada episod sebelum ini yang apa Encik Murtad dah bagi tahu. Seperti minta bantuan daripada Encik Murtad kalau yang memerlukan, cara nak minta suaka dekat negara tersebut dan juga beberapa aspek yang Encik Murtad dah bagi tahu, kan? Lepas tu, sentiasa ingat, ya, bila dah mohon untuk permohonan suaka, bila dah buat permohonan untuk suaka, jangan sekali-kali balik ke Malaysia semasa kamu tengah dalam suaka. Bermaksud, bila kamu pegang pasport Malaysia, mereka macam ni, bila kamu dah mohon suaka dekat sana, mereka pun dah terima kamu sebagai pelarian ataupun orang yang perlukan perlindungan, dia akan berikan kamu balik pasport tersebut dan juga permit untuk kamu tinggal. Terpulang kepada permit macam mana negara tersebut. Kalau misal kata permit itu adalah lebih kepada macam permit kamu boleh tinggal sementara ada, permit yang kamu boleh tinggal secara permanent pun ada, dan juga permit yang berlainan lah berkaitan. Kalau mereka sudah berikan hak untuk kamu tinggal, jadi kamu boleh tinggal di negara tersebut lah, ya. Lepas dah tinggal tu, kamu dah boleh mereka akan berikan pasport kepada baru. Yang pasport Malaysia yang ada itu dia akan bagi. Tapi masalahnya, jangan balik, jangan jangan gunakan pasport tersebut, sebab bila kamu mohon untuk kerakyatan negara tersebut, mereka akan minta pasport. Jadi kita risaulah nanti kita tengok, kenapa orang ni dah minta suaka kat Australia, tapi dia pula tiba-tiba balik ke Malaysia. Bermaksud benda yang dicakap tu tak betul lah, ditipu lah. Dia dah boleh balik, dia boleh selamat dekat negara dia. Jadi always ingat, sementara kamu tak kisahlah berapa lama pun, jangan balik Malaysia dulu. Saya faham ramai yang akan ramai akan rindu Malaysia disebabkan makanan, family, nak melancong pergi sana pergi sini sebab cuaca kan cantik, cuaca okey. Kalau kamu dekat luar negara, kamu pun nak juga pergi ke Malaysia, mesti 100% semua orang nak buat benda tu. Tapi jangan buat dulu. Tunggu sampai kamu dapat kerakyatan negara kamu yang baru, pasport baru. Kamu check dengan lawyer kalau ada, sebab takut nanti bila walaupun kamu dah ada pasport, nanti kamu tersilap balik, mereka check dalam pasport tu ada negara balik Malaysia tu, nanti takut dia akan batalkan dan hantar you balik ke Malaysia. Nanti problem, ya. Jadi buat begini. Lepas kamu dapat pasport, lepas dapat pasport, kamu kena sign borang K20. K20 tu boleh dapat di kedutaan Malaysia di luar negara, boleh didapat di website dan juga boleh dapat di Malaysia sendiri. Jadi kamu ada dua cara nak buat untuk batalkan kewarganegaraan Malaysia, ya. Sebab warganegara Malaysia tu biasanya dia tak ada auto lucut. Dekat website dia bagi tahu kat sana, kalau kamu jadi kerakyatan negara lain, secara automatiknya kerakyatan akan digugurkan. Tapi sebenarnya tak ada pun. Dia tak akan buat begitu. Sebab dia kena ambil dokumen daripada kamu. Dia dokumen K20, ada juga surat akuan janji yang kamu dengan rela hati, kamu tak nak warga negara sebagai warga Malaysia, kamu tak nak dah, sebab kamu dah dapat kerakyatan negara lain. Jadi kamu sign borang tu dekat, saya rasa harga borang tu RM10 kot. Kamu boleh buat dekat kedutaan Malaysia dekat luar negara, ataupun kamu boleh masa kamu masuk kat Malaysia tu ada juga orang yang buat. Tapi saya sarankan jangan buat begitu. Buat dekat kedutaan negara, dapatkan sijil kamu dah keluar daripada kerakyatan Malaysia. Daripada sana kita dah boleh terus. Jadi daripada sana tu kita dah boleh teruslah untuk proses untuk batalkan kerakyatan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi akan ambil masa, saya rasa dalam seminggu, 2 minggu ataupun sebulan lah bagi masa macam tu. Dia akan balik dengan sijil pelepasan kerakyatan. Maksud kamu dah tak ada dah secara official rakyat Malaysia. Jadi dia akan minta lah my card kamu, dia akan minta kemungkinan sijil lahir kamu ataupun apa-apa dokumen perlukan, dan juga pasport ataupun kerakyatan negara kamu sendiri. Jadi kamu berikanlah semua ni dengan family kamu, anak kamu semua, kau revoke. Lepas revoke, dah dapat sijil baru, dah check dekat lawyer, kamu dah boleh, mereka cakap okey, kamu dah warga negara-negara itu, kamu dah boleh keluar, dah boleh melancong kat Malaysia mana-mana, dah boleh pergi. Booklah flight, boleh balik, boleh melancong. Sebab lepas tu itu bukan urusan kerajaan lagi untuk masuk campur hal kamu dah. Sebab kamu dah keluar daripada negara tu,
secara baik, kamu tak buat provokasi negara tu, kamu dah balik, tak ada masalah sebab kamu memang dah buang kerakyatan negara tu. Jadi tak perlulah. Sebab itu Encik Murtad selalu kata, jangan buat provokasi, jangan pergi ke mahkamah syariah, jangan masuk ke media, janganlah, tak perlu. Kalau kamu betul-betul rasa kamu nak fight, dengar ya, masalah sekarang ni dah jadi lagi tenat. Malaysia dah jadi tenat. Benda ini betul. Mereka ni dah mula perkasakan Anwar, Menteri PMX Anwar ni, peliwat negara macam ni, saya cakap betul, peliwat negara ni dia ada agenda dia sendiri. Dia nak bagi kuat kuasa lebih daripada agung dan juga sultan-sultan. Dia nak overstep mereka, dia bagi kuasa untuk mufti. Dia panggil bil mufti kan, dia nak bagi kuat kuasakan tentang subjek-subjek agama Islam tu. Jadi benda ni akan lebih mengeruhkan keadaan yang ada. Jadi yang kepada tuan-tuan puan-puan yang nak kahwin dah beragama berlainan, lepas tu dah bercanggah dengan macam-macam, kamu pun dah sakit kepala tak boleh tinggal dekat Malaysia, memang kamu keluar Islam pun tak ada, jangan bazir usia. Usia tu sangat penting. Kita lahir di dunia ni sekali saja, ya. Sementara kita lahir tu, pakailah umur tu betul-betul. Be happy. Sebab Encik Murtad dah banyak kali bagi tahu nasihat perundingan dekat orang, dekat member-member kita, dekat saudara-saudara kita. Encik Murtad always bagi tahu ni, jangan peduli tentang orang macam ni, yang orang yang beralih agama, orang macam Jaki, macam agama-agama, jabatan agama. Kau janganlah nak masuk campur hal dia orang. Kamu dah murtad tu, murtad lah. Itu aja. Senyap, diam. Kalau kamu nak ada juga yang nak berdebat, itu okey. Itu depend kepada cara kamu macam mana. Kamu masuk dekat forum-forum yang patutnya. Encik Murtad pun berdebat juga kadang-kadang kan. Tapi tak adalah sampai berdebat tentang agama, sebab Encik Murtad malas nak layan mereka. Macam mana pun kamu buka Quran, macam mana pun kamu buka hadis, kau bagi tahu macam mana pun, mereka tidak akan terima. Jadi jangan bazir masa. Masa ni masa kita, ya. Encik Murtad dah banyak dah, ya. Dah banyak dah kena. Jadi Encik Murtad nak bagi tahu dekat sini, buat secara senyap. Jangan bagi tahu kamu siapa, ya. Ini cara ni Encik Murtad dah bagi tahu dekat online, so semua dah faham. Yang berkenaan itu, sila ambil sebagai rujukan benda-benda ni, ya. Jangan takut. Ya, jangan takut. Orang kata apa, kau tabahlah, kau terima. Kita tak ada cara lain untuk kita buat. Sebab cara kita ni dah tenat dah. Macam Encik Murtad dah try dekat Malaysia, dah cakap baik-baik, dah Encik Murtad dah keluarkan macam-macam. Encik Murtad dah cakap Encik Murtad nak keluar Islam, tidak berminat lagi, nak jadi orang bebas. Dah peguam dengan hakim dah kata, dia kata tak boleh buat apa. Sebab benda tu memang dah jadi darah daging kat Malaysia. Dia tak akan bagi orang Melayu ataupun orang bukan Melayu keluar daripada Islam. Tak akan. Jadi jangan bazir masa. Lepas tu Encik Murtad pun tanya dekat hakim, apa cara Tuan Hakim, macam mana saya nak jadi bebas, orang bebas, saya tak nak jadi dia ada dekat belenggu Islam lagi. Dia cakap, kalau begitu kamu kena keluar daripada Malaysia, kamu tak boleh jadi rakyat Malaysia lagi. Jadi kita ambillah itu sebagai contoh. Tak boleh jadi rakyat Malaysia lagi untuk kita jadi siapa kita nak. Jadi perkara ini always keep in mind. Tak perlu nak provoke siapa-siapa, tak perlu nak provoke bagi tahu siapa-siapa, nak kutuk sana, nak masuk newspaper, takkan. Kamu yang akan terkena last. Jadi Encik Murtad harap-harap sangatlah kalau boleh tu keluar daripada Malaysia, be happy, dan juga always thumbs up kat sana. Kamu boleh berdikari, orang Melayu boleh berdikari sendiri, orang bukan Melayu yang bukan agama Islam boleh berdikari sendiri. Tapi keep in mind, untuk mohon suaka hanya diberikan kepada orang yang automatik Islam. Bermaksud walaupun kamu berbangsa Cina, lahir sebagai Islam, kamu nak keluar Islam, tak boleh kan, sebab kamu automatik dah lahir. Tak apa lagi, sebab mak bapak kamu dah masuk Islam, kamu pula masuk Islam, kamu pula automatik, kamu tak masuk Islam, kamu tu automatik menjadi Islam. Untuk orang yang mu'alaf, perkara ni tidak boleh dipakai. Ingat ya, untuk mualaf, kalau kamu gunakan sistem suaka ni, kamu boleh dideport. Masalahnya, kerajaan negara tersebut akan bagi tahu dekat Malaysia bahawa kamu akan dideport disebabkan kamu telah buat macam ni. Jadi masalah untuk kamu. Orang mualaf ikutkan perundangan Malaysia, menggunakan perundangan civil, boleh keluar Islam. Bermaksud kamu sebagai non-Muslim dah lahir di bumi Malaysia, your parents tu
automatiknya dia pun bukan Islam, kamu pun bukan Islam. Tapi disebabkan perkahwinan, memang suka, memang dia akan charge kamu nak masuk ke pusat tahanan. Misal kata ya, dia akan cakap, oh kamu kena pergi ke pusat counselling. Counselling tu dia akan bagi dalam counselling kat pejabat tu tak lama. Dia macam dalam seminggu je, ataupun 2 minggu sekali. Counselling tu biasa, itu okey. Sebab dia setakat kamu pergi, dia akan cakap tentang agama, itu okey. Kadang-kadang dia kata tak cukup, kena hantar you pergi ke pusat pemulihan Islam, kerohanian Islam. Yang tu pusat tahanan Islam. Bermaksud dia akan tahan kamu untuk beberapa minggu. Tapi yang ini untuk lelaki okey lah. Tapi untuk perempuan tu saya tak sarankan lah. Kalau boleh tu jangan pergi. Jangan, just cakap dengan lawyer, bagi tahu dekat lawyer akan tahu. Ini untuk kategori mu'alaf yang masuk Islam nak keluar balik. Bukan untuk orang yang lahir automatik Islam, memang tak ada cara. Ya? Automatik lahir Islam tu, kamu dah lock. Mereka dah lock kita punya hak kita. Tak boleh keluar Islam. Yang boleh keluar Islam tu mu'alaf sahaja. Itu pun parentsnya ataupun dia tu bukan beragama Islam. Dia masuk untuk kahwin saja. Dia saja boleh keluar balik ya. Itu pun agak payah tapi boleh. Lepas tu yang isu lagi satu tu kepada non-Muslim. Encik Mokhtar dapat banyak kes, ada banyak statistik juga yang non-Muslim misusekan benda ni dekat luar negara. Lagi-lagi daripada Malaysia ya. Orang yang pinjam daripada Along, dah ada hutang dengan bank, hutang dengan orang, masalah family, dia nak cabut. Perkara ni pun mereka akan report ya. Ini untuk kebaikan tuan-tuan puan-puan yang non-Muslim. Let me tell you straight. Kalau kamu nak pakai sistem suaka ni dekat negara mereka, mereka akan check semua background check. Mereka ada. Jadi janganlah kau sia-siakan kamu punya usia, jangan sia-siakan family kamu punya masa. Engkau tu non-Muslim ya. Kalau non-Muslim, betul lah dekat Malaysia kan kamu pun banyak sekatan, tapi tak adalah seteruk apa yang kita kena kan. Memang teruk lah dari expect. Tapi dari expect apa yang teruk? Cuba berterus terang kan. Encik Mokhtar berterus terang. Benda yang kamu sangkut tu, apa orang kata, bila kamu lahir, kamu bukan Bumi Putra ya? Kamu tak akan dapat banyak benda jugalah kan. Kamu bukan Bumi Putra. Tapi cuba ingat daripada expect macam ni. Kamu lahir sebagai orang kata apa, orang bukan Islam. Kamu tak tersangkut dekat sistem tu. Kamu boleh je bebas buat apa kamu nak kan, betul tak? Mungkin ikut negeri-negeri tertentu tu dia tak bagi minum arak apa tu lain lah. Tapi majoriti kamu boleh buat apa saja kamu nak kan. Kamu boleh pergi sekolah, kamu ada bisnes, kamu nak pergi tokong, kamu nak pergi kuil, kamu nak pergi apa-apa, kau nak kahwin. Semua kamu boleh buat kat Malaysia. Cuaca cantik, tempat pusing boleh buat. Masalahnya bila anak kamu tu habis SPM tu susah lah nak masuk ke IPTA. Tapi apa kisah IPTA kan? Kualiti pun bukan kualiti sangat dekat IPTA. Jadi yang orang-orang kepada parents yang non-Muslim, Encik Mokhtar nak advice kat sini, tak kisahlah kamu tu bangsa apa, bila anak kamu dah pijak bumi ni, always keep in mind dekat baby tu, cakap dekat baby kamu, anak kamu tu, bahawa kamu kena berdikari, kamu kena automatiknya, kita sebagai parents kena bagi tahu dia, kita kena bantu dia. Tak perlu nak bagi tahu kerajaan nak bantu dia ke apa, kerajaan tak akan bantu. Kita yang kena bantu anak-anak kita. Ambil insurans, pendidikan, bayar 100, 200, 300 pun tak apa sebulan. Tak apa. Bila dia dah besar, dah 18 tahun tu, automatik dia akan sampai ke IPTA yang dia nak. IPTA swasta lah lagi elok kan. Daripada sana tu, cuba hantar ke luar negara. Banyak aja plan-plan untuk pergi hantar ke luar negara ada. Tapi kena mula daripada awal. All the parents, saya tahu bukan semua anak parents yang kaya raya, saya faham. Cuba, takkan tak boleh kumpul satu bulan tu dalam RM50. Cuba tuan-tuan puan-puan fikir. RM50 tu tak banyak. RM50 tu simpan untuk anak-anak yang ni, non-Muslim ya. Jadi anak-anak ni tak ada susah sangat. Kalau anak ada dua, 100 ataupun 50. At least duit ni walaupun sikit, dia membantu anak ni bila pergi ke, orang kata apa, pergi ke education, higher education ataupun yang perlulah ya. Cuba jangan sentuh duit ni, pakai untuk anak ya. Jadi pandai-pandailah kamu nak survive. Kalau kamu nak pakai jalan singkat, nak minta suaka dari luar negara, mereka akan check. Mereka akan PI, personal investigator, mereka ada semua sistem. Dia akan rujuk kepada database, dia akan check. Jadi bila kamu bohong, pergi kat sana, kamu cakap saya ni ditindas disebabkan saya ni berbangsa bukan Islam, bukan Melayu misal kata, saya ditindas, Malaysia buat macam ni kat saya, anak saya tak dapat. Dia tak akan tengok benda tu. Dia akan tengok, okey, kamu cakap dia ditindas, tapi dia boleh lahir di Malaysia.
dia boleh mengamalkan agama yang dia nak, dia boleh mengamalkan kehidupan yang dia nak. Misal kata medical semua. Jadi dia tak akan pandang benda ni serius. Lepas tu dia akan keep on masuk kau dekat pusat, orang kata apa, detention center dekat sana, lagi teruk. Lepas tu dia akan suruh kamu bayar duit kat sana. Lepas tu dia akan hantar you balik kat Malaysia. Payahlah, jangan. Pada non-Muslim, kamu nak keluar secara nice. Satu family kena sacrifice. Misal kata ini yang Encik Murtad masa ada conversation dengan rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam, kita cuba cari solution yang terbaik. Ini yang mereka buat. Sebab benda ni memang takkan settle lah ya. Kita nak buat yang tersingkat. Jadi parents tu misal kata kalau dia dah ingat, okay, anak ni kita tak nak bagi dia susah kat Malaysia lagi sebab discrimination of racial ke apa, kamu hantar dia ke luar negara pun ada juga. Tapi masalahnya dia akan dapat hak dia lah ya. Jadi kamu kenalah daripada kecil tu, kamu dah bagi tahu dia, kamu akan, orang kata apa, kamu tak perlu bagi tahu dia dah keluar. Jangan cakap kat dia kamu akan pergi luar negara. Kau kumpul lah duit, sepatutnya bila masa time tu sampai, kau hantar dia. Ini yang orang yang cakap dekat saya. Dia cakap kumpul lah duit kalau boleh, sikit-sikit pun tak apa. Cari a way, there will be a way. Jadi untuk non-Muslim, bukan untuk suaka, jangan mohon suaka, bahaya. Yang boleh mohon tu yang auto Islam sajalah, nak keluar Islam ya. Yang itu. Jadi benda tu sajalah. Ini benda ni straightforward. Encik dah bagi tahu semua benda yang patut tahu. Benda ni kamu tak akan dapat kat mana-mana pun info. Jadi Encik mau tak bagi tahu kat sini supaya orang tahu. Lagi satu, jangan percaya kata ejen nak bantu. Jangan, tak ada. Suaka ni tak adanya orang ejen nak buat, tak ada. Dia kerajaan negara tu yang akan buat. Kalau dia kata, oh saya ni ejen daripada negara ini, kamu boleh mohon melalui saya akan buat paperwork. Jangan pergi. Benda tu bahaya sebab benda tu boleh jadi trafficking. Dia boleh colik kau, dia boleh bawa kamu masuk ladang, dia boleh gunakan kau, dia boleh rogol kau, dia boleh bunuh kau. Jangan buat begitu. Ikut cara betul. Minta suaka, naik kapal terbang, turun kat negara tu, terus lapor dekat kerajaan dekat sana, dekat polis ataupun border control, immigration kat sana, mereka akan bantu. Jangan sekali-sekali ikut ejen. Perhatian, jangan ikut kata ejen ya. Okey, jadi sekian tu saja untuk hari ini. Cik Murtad dah bagi tahu. Jadi selamat memohon suaka, selamat berhijrah dan juga selamat berfamily baru secara legal di luar negara. Sekian itu sahaja.
Okey, maaf sebab tadi ada panggilan yang penting, jadi Encik Murtad terpaksa lah ya nak jawab. Jadi bersambung tentang kita punya minta suaka ni dekat overseas. Bila kamu dah pergi ke luar negara, okey, dan minta suaka, minta tolong daripada pegawai polis ataupun pegawai immigration kat sana, kamu kenalah ikut segala arahan dekat sana. Kau jangan langgar, jangan kamu orang kata apa, lari sana lari sini. Jangan, ikut saja perintah dia, dia akan bantu kamu. Okey. Lepas itu bila dia telah berikan kamu penginapan, kau tinggal dekat sana, dia biasa akan bagi makanan, dia akan bagi minuman, tempat mandi, lepas tu benda-benda perlukan macam selimut, cadar, semua dia akan berikan. Terpulang pada negara itulah. Macam dekat Sweden, kebiasaan kalau minta suaka, mereka bila dah bagi kamu permit nak masuk. Sebab biasanya kalau kamu minta suaka, dia ada kat sana itu, dia akan tengok dokumen apa kamu ada, bahawa kamu cakap betul. Dia akan ambil jari kau, dia akan scan jari kau. Lepas tu dia akan tengok, okey, macam mana ada criminal record kau. Lepas tu mereka akan tengok nak bagi kamu masuk ataupun nak tahan kamu. Biasanya mereka akan bagi masuk. Lepas tu mereka akan berikan lah bagi kamu makanan, lepas tu bagi kamu minuman, tempat kamu nak mandi. Daripada sana kamu gradually kamu akan mula adapt ya. Pertama tu memang susah lah, tak tipu. Macam Encik Murtad sendiri pun pernah susah, sangat susah masa pertama datang sini. Sejuk, tak ada tempat nak tinggal. Encik Murtad tinggal sharing ya, bermaksud Encik Murtad tinggal dekat pusat tahanan lah. Bukan pusat tahanan lah, macam pusat orang kata apa, dia orang punya center. Encik Murtad kat sana makan makanan tu dibagi, tapi macam makanan tak sedap lah. Tapi nak buat macam mana, perkara tu dah jadi kat kita, kita kena tabah mengharungi ya. Itu bab lain, nanti Encik Murtad bagi tahu perjalanan Encik Murtad nanti. Okey. Jadi bila kamu dah pergi sana, kalau minta, dia akan bagi kau peluang untuk bagi tahu apa dah jadi. Dia akan buat macam interview. Dia cakap, okey, sekarang ni kita berikan kau masa. Dia keluarkan surat. Dia kata ini masa untuk kamu bagi tahu perkara yang telah berlaku dekat Malaysia dan kenapa kamu nak mohon suaka di Australia, misal kata. Jadi kamu nak bagi tahu kat sana sebab-sebab kenapa yang tadi Encik Murtad bagi tahu, kamu dikecam, tak boleh ada family, tak boleh ada anak. Nanti kamu akan dipaksa beragama, kamu akan dibawa masuk ke pusat tahanan Islam. Lepas tu dia akan minta bukti apa yang kamu ada. Misal kata kalau kamu sudah baptiskan ya, kamu kena cakap kamu sudah dibaptiskan di Kristian. Kamu adalah dokumen macam baptism certificate, kamu boleh tunjuk. Kalau ada, kebiasaannya tak ada lah. Jadi kamu kenalah tunjuk dokumen yang kamu dah pergi gereja, pernah ambil baptism. Kau kena tunjuk semua perkara itu. Lepas dah tunjuk, semua okey, dia akan berikan kamu masa untuk kemukakan dokumen-dokumen yang perlu. Lepas tu, masa tu dia akan lantik lawyer. Biasanya lawyer pun akan datang sekali. Tapi terpulang juga, kadang-kadang lawyer tu dia akan minta duit kat kau lah kalau perlulah. Kalau tidak, biasanya mereka akan serap. Tapi saya sarankan kalau boleh, kamu cakap dekat lawyer tu, kamu nak bayar lawyer tu sendirilah. Kamu tak nak susah kalau ada duit. Kalau tak ada duit, tiada masalah ya. Jadi Encik Murtad kat sini nak bagi tahu, keep in detail ya, buat point form. Dengar balik benda-benda yang Encik Murtad bagi tahu ya. Kalau boleh cuba pause dekat YouTube tu, pause, kau ambil nota. Pause, ambil nota. Dokumen yang penting, surat daripada Suruhanjaya, surat daripada mahkamah, sijil lahir, my card, IC my card, gambar-gambar yang menyatakan kamu dengan dia dah orang kata apa, bersama-sama. Semua ni kamu kena simpan. Engkau tak boleh nak main-main lah perkara ni, sebab dia bagi kamu peluang sekali aja. Lepas tu kamu kena ada lawyer kan. Lawyer tu kamu bagi tahu lah benda yang dah berlaku, benda yang betul, bukan benda yang tipu. Jangan pula kamu make up story. Benda yang betul, apa yang berlaku, apa yang akan berlaku, semua kau kena bagi tahu. Daripada sana tu, kemungkinan dia boleh terima kamu sebagai refugee ataupun orang yang perlukan, orang kan pelarian. Kalau dia bagi status pelarian kat kamu, kamu bolehlah bekerja. Kamu dah jadi macam warga negara di sana. Kamu boleh buat apa saja kamu nak, macam bekerja, belajar. Lepas tu kamu dah boleh masuk sistem mereka, macam hospital percuma ke kalau ada. Jadi benda-benda ni semua adalah benefit kamu akan dapat dekat negara tersebut. Lepas tu kamu boleh berkahwin. Kalau mereka dah bagi tahu mereka, misal kata kamu dah pergi kat sana,
Kamu kan tak boleh kahwin di Malaysia. Kamu minta lah cara nak kahwin di luar negara. Tak kisahlah macam mana. Kalau kamu belum dapat permit nak tinggal tu, cuba tanya. Kalau dia cakap tak boleh, kena ada nombor social security number kan, ke IC mereka kat sana apa-apa. Kalau dia cakap kena ada itu, kamu kena tunggulah. Macam tu tak boleh. Tapi kalau boleh, seelok-eloknya ya. Ini macam ni. Ini info untuk Encik, untuk semua yang berkenaan. Kalau kamu dah rasa agak little selesa, bermaksud kamu dah ada duit sikit, kamu dah boleh boleh bekerja apa-apa, kalau boleh cepat-cepat buat anak. Tak kisahlah anak tu berakyat anak tu lahir macam mana, tak kisah. Janji anak tu dah ada. Kalau anak tu ada, lagi mudah lah ya suaka. Sebab suaka ni akan ambil masa lama. Asylum ni akan ambil masa yang agak lama. Memang lama. Depend. Ada yang bertahun-tahun ada yang berbulan-bulan ada. Terpulang kepada kamu. Yang perkara ni Encik bagi tahu bukan untuk LGBT ya. LGBT tu lain, bab lain. Ini Encik Murtad bukan bagi tahu tentang race. Bukan race. Race is different. Memang dia ada kata kamu boleh mohon suaka pakai ethnicity. Tapi kalau kamu pergi sana, kalau kamu kata Malaysia, misal katalah saya seorang Cina, saya kata sana, Malaysia mengengkang saya, Malaysia treat saya macam third class citizen, dia tak nak tengok benda tu. Dia tak kisah. Sebab untuk kat negara lain, sebagai kamu berbangsa Cina di Malaysia, kamu dah dapat benda yang sepatutnya kamu dapat. Ini dia akan tengok. Kamu boleh kahwin, kamu boleh berniaga, kamu boleh pergi sekolah, kamu ada medical, kamu boleh buat sebagai seorang Malaysia banyak benda. Setakat bumi putra, kamu tak boleh cakap kat sana. Mereka tak endah ya. Jadi benda ni not for you. If you are Chinese, kalau kamu Cina, kamu nak minta suaka just because of your economy, ataupun you are Indian going there because of economy, kau bagi tahu kamu kena alung. Ini semua perkara yang berlaku ya. Kamu ada masalah hutang, kamu nak lari daripada alung, mereka akan deport kamu. Mereka tak kisah siapa kamu, dia akan terus deport kamu. Jadi bahaya, jangan buat. Perkara ini yang saya bagi tahu suaka ni adalah for only legitimate problem like what we are facing for murtad and murtadin. Kepada murtad dan murtadin saja benda ni aplikasi benda-benda macam ni ya. Jadi pergi kat sana, start life baru. Jangan nak sibuk, jangan nak kutuk, jangan nak buat video, jangan nak buat apa. Hidup kalau boleh support GMM. Kita ni adalah badan, bukan kerajaan. Okey, kamu tak payah gatal-gatal nak bagi kepala kamu kat sana. Sebab bila kamu pergi bagi kepala kamu kat sana, senang je orang nak sembelih kamu ya. Jangan buat begitu. Kamu bahaya untuk keluarga kamu ya. Jadi sebagai perisai, GMM dah ada kat sini. Kita ada lawyer-lawyer, kita ada orang kata ahli politik-politik, kita ada juga ya ramai orang internal dekat kerajaan yang agak kebal jugalah ya nak kata GMM ni. Dan kita juga ada hubungan dengan Persatuan Ex-Muslim Sedunia. Kita ada hubungan yang rapat dengan NGO-NGO lainan, aktivis-aktivis yang berlainan yang daripada NGO-NGO lainan. Dan juga kita ada jugalah famous lawyer yang Encik Murtad tak nak bagi tahu, yang attach dengan gerakan kita. Jadi jangan sibuk jadi hero dekat sana ya. Kalau misal kata kamu pergi dekat sana dah bermasalah apa-apa, kamu memang perlukan bantuan ya, SMS pula, email kat website Gerakan Murtad Malaysia, email cakap apa masalah, letak kat headline emergency. Sebab email tu biasanya Encik Murtad akan bagi terima juga ramai-ramai, banyak-banyak. Letak kat sana emergency, cakap benda ni adalah emergency. Encik Murtad boleh tengok secara cepat. Misal kata kamu dekat overseas kan, kamu tiba-tiba ada masalah, apa-apa berlaku kat kamu, kamu dah murtad, ada masalah, lawyer tak nak represent kamu ke apa-apa masalah, hubungi Encik Murtad supaya Encik Murtad boleh hubungi NGO kita yang bekerjasama untuk bantu kamu. Kau jangan gatal, kau nak buat macam-macam ya. Sebab takut kalau apa-apa tindakan yang kamu buat tu akan cetuskan masalah untuk kamu ya. Kita akan cuba sebaik upaya untuk bantu kamu menerusi kita punya badan-badan bukan kerajaan di negara tersebut ya. Yang itu satu. Okey. Lepas itu saja untuk sekarang ni. Take note, fikir dulu. Encik akan buat video yang akan seterusnya. Apa yang kamu perlu buat lepas ni. Benda ni dah cover banyak juga. Okey, kau tak perlu risau. Kalau ada lagi benda-benda yang kamu ada ragu-ragu dekat apa benda yang Encik Murtad dah bagi tahu sekarang,
kamu ambil nota, engkau tulis kat email Encik Murtad. Engkau email kat Encik Murtad, kata kamu tak faham, kamu nak bantuan macam mana. Tapi macam ni, Encik Murtad tak boleh buat bantuan kewangan. Memang tak boleh, ya. Bantuan kewangan kita tak akan buat. Bantuan visa-visa nak keluar negara kita tak buat. Kita tak buat semua benda tu. Kita buat untuk perundangan saja, macam penasihatan saja. Kamu nak minta nasihat, Encik Murtad boleh bagi. Cara-cara Encik Murtad boleh bagi. Kalau kamu nak cara nak orang kata keluar ke luar negara, cara-cara itu Encik Murtad tak boleh bagi, ya. Macam mana visa, permohonan visa, itu semua Encik Murtad tak boleh bagi. Okey, itu kena buat sendiri. Yang Encik Murtad boleh bantu kat sini tu cara untuk kamu nak pergi sana, information. Kalau kamu dah tersangkut kat sana, misal kata kamu dah pergi kat sana, tersangkut, tak tahu nak buat apa, ya, rasa macam kamu dah tak tahu nak buat apa, kau terstuck kat sana. Lepas tu pihak kat sana pun macam bully kamu ke apa, biasa takkan berlaku lah, sebab mereka kan kerajaan. Kalau perkara macam tu, engkau terus letak kat sana emergency, kecemasan, tulis email, kau letak dekat sana, kau sangkut kat mana, suburb mana, negeri mana, negara mana, kawasan mana, nama tak boleh letak lah, tak perlu letak nama betul lah, letak nama samaran. Lepas tu terus send email kat Encik Murtad. Encik Murtad terus akan semak dengan lawyer-lawyer kita dekat sana, dekat negara mana. Sebab kita pun ada juga orang kata apa, kita ada contact dekat lawyer-lawyer, NGO-NGO yang berkenaan. Daripada sana kita akan ambil lah, bantu kamu, ya. Tapi kena faham, Encik Murtad hanya akan bantu untuk orang-orang yang betul-betul memerlukan sahaja. Jangan nak gatal-gatal nak kata Encik Murtad saya ni berbangsa, okey, mualaf tak boleh, ya. Mualaf tu consider mereka takkan bagi. Sebab mualaf tu, if you are born as non-Muslim, kamu ikut kita punya perundangan, kamu boleh keluar Islam, tapi kamu kena pakai lawyer. Yang tu Encik Murtad tak boleh tolong. Okey, jadi untuk itu saja, Encik Murtad boleh bantu kau untuk sekarang ni. Itu sajalah. Sekian, terima kasih.